Minggu ini kita belajar historical perspective dan kalau sempat kita masuk sikit comparative method kalau sempat lah. Historical perspective ni simple saja, awak tahulah history tu apa, perspektif pun dah tahu apa. Bagaimana kita menetapkan kita punya sudut pandangan untuk melihat daripada sudut kalau history bahasa Melayu dia sejarah lah. History ni apa? Dia ni past event lah, maksudnya apa yang berlaku dalam kehidupan manusia, dalam keseluruhan kehidupan mereka, dan apa juga event-event ataupun acara-acara yang berlaku terhadap mereka ataupun yang mereka lakukan sepanjang mereka hidup lah. Dan history ni mestilah satu yang continuous ataupun bersifat chronological. Chronologicalnya awak tahulah dia ada proses yang step by step. So kita nak merekod event-event yang penting, yang signifikan sehingga ianya membentuk, kalau ini dikata trend lah, ataupun kalau dalam bidang tari ada orang yang menyebut yang membentuk satu fenomena sehingga ianya mengubah kepada sesuatu ataupun tidak mengubah kepada sesuatu pun boleh juga. Tapi basically kalau kita melihat kepada sudut sejarah ini, kita mencari sesuatu yang penting dalam kitaran sejarah, bukan kitaran, dalam kitaran sejarah tersebut, ia mengubah kepada satu bentuk yang lain. Dalam konteks kita pengajian tari. So history ni daripada Greek historia, maksudnya kita finding out narrative history ataupun wise man, macam itulah. Basically kalau kita faham bahawa kita sedang melihat kepada sudut sejarah, kita berada dalam satu konteks penulisan yang bersifat naratif. So naratif ni kita ceritalah apa yang berlaku daripada awal sampai ke hujungnya, sampai ke poin-poin yang tertentu lah. Tapi nanti dalam awak punya study, dalam penulisan tesis misalnya, biasanya kita ada satu sela masa, kita ada satu period of time yang kita nak study. So kalau kita nak study daripada tahun 1970 sehingga tahun 2020 misalnya, 50 tahun punya period of time. So sebab mungkin rekod-rekod terdahulu sebelum tahun 1970 tidak boleh kita perolehi, so jadi kita punya historical study focus on 1970s towards 2020 macam tu. Tapi tak adalah awak punya degree level buat sampai 20 tahun, tak ada orang buat macam tu kecuali awak nak buat buku macam profesor-profesor yang hebat macam tu lah. Jadi biasanya kalau historical study ni macam tu lah tempoh panjangnya diorang buat pengkajian ataupun penyelidikan bersifat sejarah. Okey, historical perspective ni apa? Biasanya ia menggunakan spesifik tema yang merujuk kepada origin ataupun asal usul lah. Awak selalu kalau awak bincang pasal tarian ni, awak suka cakap apakah asal usul tarian, daripada mana ia muncul, di mana ia muncul. Kemudian secara umumnya kita mempersoalkan apakah asal usul tarian tersebut. Itu secara umumnya origin. Ramai orang suka tanyalah apakah asal usul tarian, apakah asal usul tarian. So, kalau kita dapat tahu, kita dapat kaji, maka adalah asal usulnya. Kalau tak ada, tak adalah. So kita melihat kepada the first stage of existence. Maksudnya keberadaan tarian tersebut, kewujudannya daripada fasa yang pertama sekali. Bagaimana ia muncul? Di mana ia muncul? Bagaimanakah kemunculannya? So itu kita melihat kepada origin. Kemudian kita melihat kepada dia punya evolution. Evolution ni ada teori yang lebih besar lagi, iaitu teori evolusi. Awak boleh bacalah kalau berminat tentang teori evolusi dan nak apply dalam awak punya penyelidikan. Tapi secara ringkas ni saya terangkan di sini. Kalau kita bercerita tentang evolusi, kita bercerita tentang proses, maksudnya ada gradual development, ada peningkatan atau pembangunan yang bersifat gradual, sedikit demi sedikit, dan di dalamnya ketika ia berkembang itu berlaku proses-proses tertentu. Origin dengan evolution tak sama, sebab origin ni kita question the first stage of existence, maksudnya bagaimana ia muncul, apakah punca kemunculannya, semuanya tentang asal usulnya. Tapi evolution ialah daripada asal usul itu berlaku proses-proses tertentu sehingga ia berkembang menjadi sesuatu yang lain ataupun berkembang menjadi sesuatu yang baru, berkembang menjadi sesuatu yang berbeza daripada asal usul kemunculannya. Yang itulah yang kita katakan sebagai historical perspective, dan kita melihat kepada kedua-duanya daripada origin sehingga
dia punya evolution daripada A kepada sehingga dia menjadi B misalnya. Kemudian historical perspective ni adalah satu study yang bersifat luas, dia broad analysis tapi ia fokus kepada historical coverage saja. Ada orang yang buat study macam-macam sekarang ni, zaman sekarang ni lebih fokus bidang penyelidikan ataupun bidang analisis, dan jarang orang buat historical coverage ni sebab kebanyakan tarian pun orang dah buat historical study, tapi masih ada tarian-tarian yang belum buat belum dilakukan historical study terhadapnya. Tetapi walau bagaimanapun kebanyakan scholar menyifatkan bahawa historical perspektif adalah satu perspektif yang bersifat luas, tetapi dalam masa yang sama ia memfokus kepada sejarahnya sahaja. Maksudnya kita hanya melihat origin dan evolution, dan ia tidak melibatkan analisis yang lain. Itu dahulu. Kemudian bidang historical perspektif ini telah berkembang dan ia melibatkan analisis yang lebih bersifat fokus. Tapi bagaimana kita nak buat historical study ini? Jadi historical study, kita mengkaji tari dengan menggunakan different sources. Maksudnya sumber yang kita gunakan tu banyaklah, bukan satu sumber saja yang kita gunakan untuk mengkaji tarian tersebut. So kalau awak yang saya ajar sebelum ni, awak cuma gunakan satu ataupun dua sumber, seperti awak pergi ke lapangan dan kemudian awak interview informant, dapatkan beberapa informant dan kajian itu telah pun ada data sebab awak gunakan data daripada informant dan observation dan macam-macam yang awak buat di lapangan lah. Tetapi historical study kita gunakan different sources. So sebab informant tak cukup, informant ada tapi tak cukup, sebab informant tu yang tengah hidup sekarang yang awak interview lah. Informant tu mungkin tak hidup 50 tahun yang lepas. Jadi macam mana nak dapatkan data-data yang lain? Ketika itu awak akan gunakan different sources yang macam archaeological sources, lepas tu ada scriptures daripada buku-buku ataupun manuskrip yang lama. Kemudian awak boleh tengok kepada archive music yang ada misalnya, kemudian inscription of dances, ataupun mungkin boleh melihat kepada literatures yang ada, macam-macam jenis sumber yang boleh kita gunakan. Sebab sebelum ni saya ajar awak punya metodologi, awak gunakan sumber daripada lapangan, pergi tengok performance and then involve dalam performance, interview performance dan awak dapatkan data. Sebenarnya kalau historical study, data yang ada di depan mata kita itu tak cukup, sebab itu adalah yang bersifat sinkronik, dia berlaku sekarang. Tetapi bagaimana diachronic proses yang kita tak dapatkan, maksudnya dia punya evolution tarian itu daripada first dia muncul sampai sekarang yang kita boleh lihat di depan mata kita ni. Macam mana kita nak dapatkan tu? Ketika itulah awak cari keratan surat khabar, cari buku-buku lama, interview orang-orang lama yang dah tak menari lagi, kemudian tengoklah kalau ada gambar ke, ada filem-filem lama, kemudian ada kalau ada tarian yang melibatkan lokasi-lokasi arkeologi misalnya, bolehlah mereka ke sana dan dapatkan data-data. Dan memang ada tarian-tarian yang di sekitar Asia Tenggara yang direkonstruksi based on archaeological sources. Okey, kemudian ada teknik-teknik yang tertentu yang digunakan untuk membuat pengkajian dalam bidang historical study. Yang ini saya tak jelaskan secara detail sebab kita bukan historical study punya subjek, kita anthropology study. Tapi kalau nak baca teknik yang lebih lanjut, boleh tengok dalam buku dan melihat bagaimana Royce memberi beberapa contoh teknik-teknik yang digunakan oleh pengkaji-pengkaji terdahulu, walaupun kajian tu dah agak lama, 1960s misalnya, ada 1960s, 1950s atau 1960s saya ingat saya, seperti Kuresh punya study yang membuat analisis dances of Anahuac. So ada teknik-teknik tertentu yang mereka gunakan, dan sumber-sumber yang Kuresh gunakan misalnya
berbeza dengan sumber yang digunakan oleh Lawler misalnya. So ketika awak membaca nanti awak akan dapatkan bagaimana kedua-dua study yang berbeza ini menggunakan sumber yang berbeza untuk mendapatkan data mereka, dan pastinya analisisnya juga ada bersifat berbeza. Tetapi dalam konteks penulisan Royce dalam chapter historical perspective itu, ia tidak memberi discussion tentang analisis yang dilakukan oleh sarjana terdahulu, tetapi dia lebih memfokus tentang bagaimana proses-proses ataupun prosedur yang dilakukan oleh sarjana terdahulu dalam membuat penyelidikan yang bersifat historical. Kemudian, macam yang saya sebut tadi, historical study ni dia adalah satu study yang bersifat luas, dia broad study, tapi fokus kepada historical analysis ataupun historical approach. Dalam masa yang sama, sarjana-sarjana yang terkini yang mengaplikasi pengkajian bersifat historical, mereka telah pun menerapkan theoretical approach. Maksudnya pengkajian yang bersifat sejarah ini bukan lagi semata-mata satu naratif ataupun yang bersifat deskriptif terhadap sejarah dan juga evolusi ataupun perkembangannya sahaja, tetapi mereka telah pun menerapkan pendekatan-pendekatan theoretical yang secara spesifik memfokus kepada teori-teori tertentu. Kalau di Malaysia misalnya, boleh tengok macam mana Dr. Premalata di Universiti Melaya untuk dia punya PhD study, walaupun dia tak buat historical study on Bharatanatyam, tetapi dia melihat bagaimana perkembangan Bharatanatyam di Malaysia, dan dia secara spesifik menggunakan teori gender misalnya untuk melihat bagaimana gender performance yang bersifat performatif dalam pementasan Bharatanatyam di Malaysia. Yang itu yang kalau bersifat teoretikal, nanti ada contoh yang lain saya akan sebut kemudian. Okey, baik. Maksudnya kalau awak nak mengkaji tentang satu tarian dan juga sejarahnya, bukan semata-mata tulis secara naratif, bercerita je sejarah dia, perkembangan dia daripada asal usul dia mula sampai sekarang, tidak. Tapi mungkin secara spesifik awak melihat bagaimana misalnya political hegemony misalnya yang berlaku dalam situasi semasa sehingga tarian tersebut berubah ataupun terkesan ataupun terpengaruh dan berubah kerana political hegemony yang mengekang ataupun menyekat perkembangan tarian tersebut sehingga tarian tersebut bentuknya sebegitu, sedemikianlah. So itu antara approach teori yang boleh kita gunakan dalam kita membuat pengkajian bersifat historical. Next, kalau tengok gambar ni semua orang tahulah tentang human evolution. Jadi evolution ni semua orang tahulah perkataan evolve, evolusi. Dalam konteks tari, evolution boleh berlaku terhadap form and function. Form saya dah cerita sebelum ni, fungsi semua orang tahulah apa fungsi tarian. Awak pun tahu apa fungsi tarian. Simple saja. Kajian tentang fungsi bukanlah satu kajian yang berat, hanya bersifat deskriptif dan menjelaskan tentang fungsi. Tanya orang kampung pun orang kampung boleh jawab apa fungsi tarian tu kepada mereka dalam konteks sekular dan juga sacred misalnya. Nak ceritanya ni adalah tentang evolution yang berlaku boleh memberi, evolution boleh berlaku terhadap form and function. Maksudnya bentuk sesebuah tarian itu boleh berlaku evolusi, dan dalam masa yang sama fungsinya juga turut akan berlaku evolusi. Dia akan berlaku seperti domino effect lah. Satu jatuh, yang lain semua jatuh. Macam tu. So yang satu naik, semua naik. Yang satu berubah, yang ini pun akan turut berubah. So itu maksudnya bila evolution, apabila form boleh berubah, function akan turut berubah. Jenis perubahan ini seperti gradual change, maksudnya perubahan yang bersifat gradual, dia sedikit demi sedikit, dia bukan sekaligus berubah. So seperti yang saya cakap tadilah, ada berlaku proses perubahan ataupun peningkatan tertentu sehingga ia merubah satu bentuk kepada bentuk yang lain. So gradual change berlaku kerana
imposition of oral transmission. Sebab kita punya tradisi ni satu tradisi yang dipindahkan secara oral daripada mulut ke mulut, daripada satu generasi ke generasi yang lain, dan tidak ditulis sehingga ia menjadi satu tacit knowledge yang manusia simpan dan hanya diserahkan ataupun diajarkan atau dipindahkan kepada generasi seterusnya dengan cara oral, dengan percakapan, dengan perbuatan, tanpa ada niat untuk transmit the knowledge. Maksudnya benda tu berlaku secara natural dalam budaya masyarakat. Masalahnya ialah oral transmission ni ketika ia berpindah daripada satu generasi ke generasi yang lain, ia tidak imprecise, tak tepat. Dia tak tepat. Kita yang, maksudnya kalau ada mahaguru pindah tu dia rasa betul lah tu dia cakap tu, tapi murid faham yang lain pula. Kemudian generasi yang seterusnya faham yang lain pula daripada murid yang itu. Ada murid kanan, ada murid muda, ada mungkin kalau ada ketua keluarga yang menjalankan satu ritual, misalnya nanti anak buat ada ubah sikit, ada lain sikit sebab dia lupa apa yang tok nenek dia buat sebelum tu. Kemudian apabila tradisi itu dipindahkan kepada generasi seterusnya, dia jadi semakin tak tepat. Jadi perubahan berlaku secara sedikit demi sedikit. So itu maksudnya gradual change. So gradual change ini berlakulah terhadap form tersebut lah. So fungsi pun pastinya akan berubah sedikit demi sedikit. Sebab tu sekarang ni kita tengok banyak fungsi-fungsi tarian tradisi makin lama makin pudar. Bentuk pun makin lama sedikit demi sedikit akan jadi berubah sebab imposition of oral transmission. Kita kat universiti ni lain lah sebab kita belajar pakai buku, kita pakai semua pakai bertulis. So imposition of oral transmission tidak berlaku lah di tingkat kita. Kemudian learning by imitation. Ini ada satu artikel saya tulis pasal learning by imitation yang berlaku dalam kalangan orang Bajau di Semporna. Bagaimana pemindahan transmission of knowledge berlaku dalam masyarakat ketika mereka berbudaya dan masyarakat belajar daripada peniruan. So kanak-kanak kecil sebelum mereka meningkat dewasa, mereka tiru orang dewasa menari. So ketika mereka tiru orang dewasa menari ni, orang dewasa akan memberikan pengakuan bahawa oh inilah kanak-kanak yang bakal menjadi penerus tradisi. Bukanlah dia orang cakap penerus tradisi, itu aku yang cakap, yang bakal menjadi spirit medium yang seterusnya, yang mempunyai darah jin, diorang cakap, yang ada darah jin dan boleh menjadi spirit medium kalau dia dewasa nanti. So ketika dia belajar secara peniruan ini, pastinya berlaku perubahan lah sebab ada individual stylization, ada individual interpretation. So ada macam-macam benda yang boleh berlaku dalam diri si peniru yang menyebabkan adanya berlaku perubahan. Okey. Kemudian bagaimana lagi berlaku gradual change ni? Kerana ada slight differences from one performance to the next. Dalam tradisi-tradisi tari misalnya, so ada performance yang berlaku dari satu tempat ke tempat yang lain, daripada satu masa ke masa yang lain. So daripada satu performance ke satu performance yang seterusnya, pastinya ada sedikit perubahan yang berlaku sehingga menyebabkan dari masa ke semasa ianya semakin berlaku perubahan. Kalau zaman sekarang ni, kalau kita tengok tarian, kalau ada tarian A yang pernah dicipta, misalnya tak payah tarian A lah, saya sebut je lah tarian Zapin Malaysia misalnya. Dulu arwah Syed Manap cipta, tak pernah pun dia tetapkan berapa ragam yang terdapat dalam Zapin Malaysia misalnya. Sampai sekarang ada anak murid arwah Syed Manap yang terima 11 ragam, dia kata oh ada 11 je ragam sebenarnya. Tapi masalahnya ada juga anak murid yang terima sampai 30 ragam dengan arwah Syed Manap. Ada yang terima sampai 17 ragam dengan arwah Syed Manap. So yang ini ada slight difference sebab proses performance itu berlaku dalam tempoh masa yang banyak kali. Bila berlaku banyak kali, so mungkin ketika performance yang pertama cuma bawa 11 ragam. Performance yang kedua bawa 17 ragam. Dan performance yang ketiga bawa 30 ragam misalnya. So ada perubahan-perubahan yang berlaku daripada satu performance ke performance yang lain.
akan menyebabkan tarian itu semakin lama akan berlaku perubahan. Sebab itu kita tengok sekarang Zapin Malaysia yang terdapat di sekarang yang orang tahu, saya ingat tak sampai pun dalam 8 ataupun 7 ragam saja, sebab yang lain tu kemungkinan orang tak percaya, kemungkinan guru-guru yang sebelum ni tak nak turunkan kepada anak murid mereka, kemudian mungkin dah lupa dan macam-macam sebabnya lagi. Okey. Kemudian deliberately introduce innovations, maksudnya dengan sengaja memperkenalkan inovasi. Memang ini memang banyak berlaku lah, bukan saja orang-orang di zaman moden, pemilik tradisi pun dengan sengaja memperkenalkan inovasi. Sebagai contoh, wayang kulit di Kelantan. Wayang kulit di Kelantan, pewaris, penerus dan juga pemilik wayang kulit di Kelantan dengan sengaja memperkenalkan inovasi-inovasi mereka supaya wayang kulit di Kelantan kekal relevan kepada penonton-penonton yang ada pada masa sekarang, dan bukan saja kekal relevan tetapi supaya wayang kulit di Kelantan halal dipersembahkan mengikut terma-terma dan juga garis panduan yang ditetapkan oleh kerajaan negeri. Jadi tak bolehlah guna epik Ramayana lagi dah. Mestilah guna cerita-cerita. Sekarang ni diorang buat Star Wars macam-macam lagi. Lepas tu bukan saja Star Wars, Avengers. Avengers pun ada. So yang ini bukan pelik. Innovations yang diperkenalkan oleh pemilik tradisi maupun yang bukan memiliki tradisi tersebut memang berlaku, dan ini berlaku dengan niat untuk memperkenalkan sesuatu yang baru, yang segar, supaya masyarakat boleh tengok benda yang baru lah, bukan benda yang lama yang seolah-olah macam meniru lah. So ini adalah salah satu punca penyebabnya berlakunya gradual change. Lagi jenis perubahan yang lain adalah perubahan yang berlaku daripada selective adaptation of foreign elements and syncretism of the familiar and the strange. Maksudnya adalah adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam budaya tari mereka adalah satu adaptasi yang bersifat selektif. Kita mengadaptasi budaya-budaya luar yang asing, tetapi kita tidak adaptasi sepenuhnya. Yang ini kita adaptasi, orang Melayu ni dia bukan orang Melayu. Kenapa aku cerita orang Melayu? Manusia, dia dipanggil local genius, ada kepintaran lokal, kearifan lokal, yang mana mereka ketika mengadaptasi satu budaya yang asing, mereka akan mengadaptasi dan dalam masa yang sama mereka memilih yang mana yang sesuai untuk diterapkan dalam budaya mereka. Yang ini awak boleh tengok contoh yang banyak lah. Sebagai contoh, paling mudah tarian joget lah. Tarian joget kalau dulu, tariannya yang paling tua adalah dikenali sebagai tari tandak. Apabila Branyo dibawa oleh Portugis, orang Melayu bukan ambil keseluruhan Branyo. So hanya selektif, orang Melayu bersifat selektif. Dia pilih elemen-elemen yang boleh dan juga yang sesuai dimasukkan ke dalam tarian joget misalnya. Okey. Syncretism of the familiar and the strange. Syncretism ni semua orang tahu kan, syncretic. Tahu tak? Tahu kan? Syncretism ni basically is a blend of a strange element, a different element into one. Maksudnya blending ini boleh menjadi fusion ataupun boleh menjadi integration. So benda ni biasanya dalam pengkajian budaya, syncretism merujuk kepada blending yang bersifat non-secular ataupun yang bersifat sakral ataupun bersifat religious, tapi ada juga scholar yang merujuk syncretism kepada blending yang sangat surface dan fusion. Awak boleh baca tentang syncretism nanti lah, dan bagaimana perdebatan sarjana-sarjana tentang syncretic. Tapi basically majority daripada mereka bersetuju bahawa syncretism ni adalah blending yang melibatkan elemen-elemen bersifat kepercayaan, bersifat keagamaan dan bersifat non-secular. Secular ni yang secular lah. Okay, kemudian change that results from conscious revival, reworking and reorientation of old forms. Conscious revival ni macam tarian-tarian yang dah mati,
kemudian dihidupkan semula untuk diteruskan oleh masyarakat tertentu. So apabila ada revival, contohnya tarian tu memang dah mati dan kemudian dilakukan penggalian ataupun pemugaran dengan tujuan untuk menghidupkan kembali tarian tersebut agar boleh diteruskan sebagai sebuah tradisi budaya, makanya tarian itu telah melalui satu proses revival, dan pastinya proses revival yang dilakukan itu akan menyebabkan perubahan daripada tarian yang asalnya. Tapi walaupun tarian yang asalnya itu tidak dapat ditemui, tetapi apabila revival berlaku, pastinya perubahan telah pun dilakukan. Reworking and reorientation of old forms. Maksudnya reworking and reorientation ni contoh paling simple awak boleh tengok tarian Joget Serampang 12 lah. Joget Serampang 12 ni bukan revival, dia adalah satu tarian yang dicipta, satu invention. Satu invention yang dicipta berdasarkan yang diorientasikan daripada repertuar sedia ada dan juga elemen-elemen pergerakan daripada tarian-tarian yang sedia ada seperti tarian inang dan juga tarian joget yang memang dah ada di Sumatera. That's why tarian tersebut diciptakan, dan pastinya kalau ada orang yang ingin mengubah semula Joget Serampang 12 seperti mana yang maksud saya, kalau ada orang yang ingin mengubah semula Serampang 12, pastinya akan berlaku perubahan berbeza dengan bagaimana tarian Serampang 12 seperti yang dikubah yang asalnya lah. Even tarian Serampang 12 sekarang pun dah berbeza gayanya dan macam-macam pattern yang dilakukan di seluruh Nusantara. Kesan daripada itulah macam yang atas tadi, slight differences from one performance to the next, and then ada audience expectation, ada competition punya style sendiri dan macam-macam jenis lagi lah. Okay. Nanti tentang historical perspective boleh baca dalam buku Royce yang ada 2 study yang saya nak awak baca ni, tentang Kuras dan juga Martis 1964, Dances of Anahuac dan juga Lolo 1964. Ada dalam buku tu, lihat bagaimana Royce menerangkan tentang similarity and differences between these two studies. Bagaimana walaupun kedua-duanya konteks penyelidikan mereka bersifat lebih kurang sama, iaitu untuk membuat rekonstruksi terhadap tarian yang dah pun pupus. Tetapi prosedur yang mereka lakukan ada slight differences lah. So kalau ada di kalangan awak semua yang nak buat research menggunakan historical perspective, memang kena baca apa yang Royce tulis lah, supaya awak ada pengetahuan yang lebih. Saya tak ceritalah dalam ni details dia sebab kalau Malaysia, Dr. Anis punya research tentang Zapin dalam buku dia tu, bukan dalam buku dia. Buku dia ada sedikit kurang, tapi dalam dia punya thesis PhD di Hawaii, dia punya PhD. Dah lupa dekat Hawaii ke? Hawaii rasanya. Thesis PhD dia memang menulis tentang historical study pasal Zapin di kawasan selat Tanah Melayu dan juga di kawasan maritim sekitarnya. Tetapi bukanlah tentang historical study saja, sebab Dr. Anis punya study ni 1970s, dia dah agak baru. Kalau 1960s dia memang historical study yang bersifat broad study, dan macam yang saya cakap tadi lah, yang macam Royce tulis, dia adalah broad study, tetapi tujuannya adalah untuk reconstruction of dance lah. Macam Dr. Anis pun sama, dia nak reconstruct tarian repertuar Zapin Melayu di Zapin Melayu untuk negeri Johor. Dan yang dia tulis tu adalah historical study tentang Zapin di kawasan selat dan juga di sekitar laluan maritim Selat Melaka lah. Kemudian ada Marian de Cruz. Walaupun Marian de Cruz tidak menuliskan historical study secara menyeluruh, tetapi sekurang-kurangnya ada satu chapter pasal sejarah dan juga perkembangan
joget gamelan di Terengganu dan juga di Malaysia lah secara sejarahnya dan juga contemporary practice di Malaysia lah. Kedua-duanya walaupun menulis historical perspektif, tetapi dalam masa yang sama ada fokus yang menggunakan theoretical approach seperti mana yang saya cakap dalam slide sebelum ni, dan mereka melihat analisis yang agak narrow. Dalam masa yang sama ada broad narrative tentang historical perspektif. Kemudian yang ada satu yang menarik, ini Indra Utama ini yang terkini lah, baru beberapa tahun kebelakangan ni. Dr. Indra Utama, dia lulusan Universiti Melaya. Dia menulis tentang tari Minangkabau, bagaimana tari Minangkabau berevolusi daripada pancak dan paminan sehingga ia menjadi tari seperti mana tari Minangkabau yang kita faham sekarang inilah. So menarik bukunya, bahasa Indonesia, kalau awak ada peluang boleh bacalah kemudian hari.